Malaysia memilih kita ada lebih kurang daripada setengah jam lagi untuk masing-masing menunaikan tanggungjawab Pilihan Raya Umum yang ke-15. Setakat jam 3 petang tadi, SPR telah pun memaklumkan jumlah peratusan yang keluar mengundi pada setakat jam 3 petang adalah 65%. Tapi kalau kita nak buat perbandingannya, kalau kita melihat kepada masa PRU yang ke-14 juga kita ambil kira pada jam 3 petang, pada ketika itu jumlahnya adalah 10.5 juta mewakili 70%. Itu pada PRU yang ke-14. Tapi kita tahu PRU ke-15 ada pertambahan, undi 18, pendaftaran untuk automatik. Jadi jumlahnya walaupun 65% setakat jam 3 petang, jumlahnya sebenarnya sedikit meningkat. Firdaus. Okey, ini ada sebabkan bagaimanapun ini adalah kita dapat melihat perbezaan antara PRU 14 ke 15 ialah sekitar 3 juta lebih. Tetapi inilah kita nak kita nak terima kasih kepada Ibrahim kerana menyediakan data-data begini. Okey, baik. Sambil-sambil Firdaus Azil ada berada kat sini seperti yang saya janjikan sebelum tadi. Selain pada kita melihat satu kerusi yang tadi kita bicarakan adalah P063 Tambun yang menjadi tumpuan juga pada ketika ini. Tapi sambil tu saya nak tunjukkan kepada anda di sebelah kiri anda, di skrin anda kita akan naikkan race bar. Itu adalah perlumbaan bagi parti-parti politik dan juga gabungan parti politik untuk anda lihat di mana sebenarnya kedudukan. Jika ada keputusan rasmi, akan adalah naiklah penanda aras itu berdasarkan keputusan bagi gabungan ataupun parti politik itu. Itu nanti ada saja keputusan rasmi secara automatik anda akan lihatlah di sebelah kiri ataupun kanan anda. Okey, berbalik kepada apa yang kita nak bincangkan. Salah satu penanda ataupun melihat pada kerusi panas pada Pilihan Raya Umum yang ke-15 ini, tadi Tambun, pada waktu ini kita nak melihat satu lagi kerusi iaitu Sungai Buloh. Kita tahu Parlimen 107 Sungai Buloh pada ketika ini, pada Pilihan Raya Umum ke-15 ini, sudah tentu calon utama ataupun calon pilihan yang menjadi tumpuan adalah, tak adalah kalau saya cakap antara dua, tetapi adalah tiga-tiga. Firdaus Azil beberapa hari berada di Sungai Buloh. Kongsikanlah lapangan hasil tinjauan dan juga lapangan yang anda lakukan, khususnya melihat pada Sungai Buloh. Okey, kalau kita bercakap sebenarnya kerusi P107 Sungai Buloh ini sebenarnya terdapat merupakan saingan 7 penjuru, tetapi kita bangkitkan, kita tonjolkan 3 calon utama daripada Barisan Nasional, iaitu daripada bekas Ahli Parlimen Rembau turun ke Sungai Buloh Khairi Jamaluddin, daripada Perikatan Nasional yang juga pada Parti PAS Ustaz Muhammad Ghazali Mat Hamin, dan ini adalah pencabarnya. Yang ini Datuk Ramanan Ramakrishnan daripada Pakatan Harapan, beliau menggalas tugas yang cukup berat kerana perlu mempertahankan kawasan Sungai Buloh ini, kerana kita ketahui bahawa Sungai Buloh ini telah disandang ataupun antara kubu kuat Pakatan Harapan selama 3 penggal berturut-turut. Sebelum ini penyandangnya ialah RC Barasa Rasiah, tetapi kali ini tanggungjawab itu diletakkan kepada Ramanan ini kerana difahamkan si Barasa telah mengalami ada masalah kesihatan. Jadi kita bercakap tentang kerusi tumpuan. Mengapa ini menjadi kerusi tumpuan? Kita pun tahu beberapa kali sejak nama Khairi Jamaluddin ini diletakkan di Sungai Buloh, setiap hari kita akan dapat melihat bahawa paparan media-media utama dia akan memaparkan story ataupun cerita mengenai Khairi Jamaluddin ini, bagaimana naratif beliau turun ke kawasan di Saujana, turun dan melontarkan ucapan bahawa I want to lead the party, I want to lead the country. Beliau ingin menjadi Perdana Menteri, mengubah naratif, mengubah landscape politik yang mengakibatkan serangan bertubi-tubi turun kepada Khairi Jamaluddin dan beliau. Tetapi apa yang kita dapat lihat bahawa cara kempen yang berbeza. Kat sini kalau Ramanan ni, kalau kita mengikuti secara rapat, beliau akan membangkitkan apakah yang Khairi Jamaluddin boleh lakukan. Tetapi KJ menggunakan tagline kita jaga dan sebagainya macam-macam. KJ tu dia pecahkan kepada nama-nama yang menarik untuk diingati, kerja jalan dan sebagainya. Jadi lebih menumpukan bukan sahaja sekadar untuk mewakili Sungai Buloh ini, tetapi adalah untuk membolehkan beliau merancang apakah yang boleh dilakukan di Sungai Buloh ini. Sungai Buloh ini menarik. Terdapat 2 kerusi Dewan Undangan Negeri, satu di Paya Jaras dan satu lagi di Kota Damansara. Berbeza demografinya, berbeza asas-asas strukturnya dan sebagainya. Sebab itulah yang menjadikan antara kerusi tumpuan kali ini. Okey, baik. Saya kira ada sesuatu yang ingin disampaikan ataupun yang ingin dikongsikan oleh Lokman Haris. Lokman Haris, apa kata anda boleh terus, apa yang ingin dikongsikan pada waktu ini? Ya, apa yang ingin disampaikan Fauzi adalah satu lagi kerusi tumpuan. Dari satu kerusi panas ke satu lagi kerusi tumpuan. Dari Sungai Buloh ke satu lagi kerusi tumpuan di selatan tanah air, iaitu
paguh dari individu yang mungkin mahu jadi Perdana Menteri satu hari nanti kepada satu individu yang mahu jadi Perdana Menteri sekarang. Selepas PRU15, Paguh dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita boleh kongsikan maklumat berkenaan dengan Paguh di sini yang akan keluar sebentar sahaja lagi, kita akan mendapati bahawa kerusi 143 ni ada banyak ramuan dan boleh ubah yang mungkin menjadikannya lebih panas daripada yang kita jangka. Pertama sekali kita lihat dia ada 3 penjuru. Mungkin daripada segi penjuru itu tidak begitu banyak dan tidak begitu panas. Kerana banyak kerusi kita saksikan ada 5 penjuru, 6 penjuru sehingga 9 ke 10 penjuru pun ada. Paguh ini lebih tradisional, 3 penjuru. Menyaksikan penyandangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah tentu mewakili Perikatan Nasional melawan dengan kata orang otai lama di Johor, Razali Ibrahim yang sebelum ini bertanding di MUA pada PRU14 dan kalah kepada Syed Saddiq pada ketika itu. Dan mereka dicabar oleh Iskandar Shah Abdul Rahman daripada Pakatan Harapan. 3 entiti utama ini bertanding di Paguh, tidak ada calon bebas, tidak ada calon daripada parti-parti yang lebih kecil, Parti Pejuang Tanah Air pun tidak menurunkan calon di Paguh ini. Tapi kalau kita lihat di sebalik itu, di muka surat yang seterusnya, kita banyak berbincang berkenaan dengan calon muda dan sebagainya. Maksud saya pengundi muda dan sebagainya. Kalau kita lihat taburannya di Paguh, kita lihat mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun ataupun 18 hingga 39 tahun di muka surat yang seterusnya tidak begitu besar berbanding kerusi-kerusi yang lain. Kalau kita lihat 18 hingga 20 hanya 4,000 orang. Kalau kita campurkan 18 hingga 39 tahun, iaitu apa yang kita gemar lakukan kerana 18 hingga 39 tahun ini dianggap sebagai pengundi muda. Jadi 4,000 campur dengan 14,000, 15,000 adalah kira-kira lebih kurang 30,000 lebih dalam kawasan yang mempunyai tak sampai 70,000 pengundi. Ada beberapa elemen di sini. Kita lihat pengundi muda tidak begitu ramai dan jauh bezanya berbanding mereka yang berumur 40 hingga 49 tahun, 50 dan ke atas. Dan juga tapi kita lihat ada juga faktor tokoh-tokoh yang terkemuka di sana yang memahami grassroots seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Razali Ibrahim yang merupakan orang lama di negeri ini di Johor. Jadi apakah kita akan menyaksikan mungkin dengan telahan-telahan penganalisis kita yang berada di studio melihat kepada data ini, adakah kerusi ini cukup selamat untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kerana penting kerusi ini kerana ia membawa salah seorang calon Perdana Menteri selepas PRU15 nanti. Mungkin itu boleh dibincangkan, Naila dan juga Safizan. Kita bawakan soalan ini terus kepada Dr. Zaini. Dr. Zaini tengok bagaimana lokasi MUA dan juga Paguh. Kita bincang pasal Paguh. Paguh memang kerusi tumpuan kerana Presiden bersatu di situ dan ditentang oleh bekas orang kuat dalam UMNO. Jawatan dia tidak silap saya sebelum ini adalah Naib Ketua Pemuda kalau tidak silap saya, Datuk Razali Ibrahim. Razali Ibrahim Datuk masih lagi pegang jawatan ketika ini merupakan MKT. MKT dalam MKT. Cerita yang saya fahamkan mengenai Paguh ini, tidak ada orang Paguh sendiri nak menentang orang Paguh. Datuk Razali Ibrahim adalah orang Muar, orang Muar yang dibawa ke Paguh. Dan sama juga dengan Datuk Razali Ibrahim juga orang Muar juga. Rumahnya Datuk Ibrahim Razali juga di Muar. Jadi kiranya kalau dalam konteks ini dua orang Muar masuk ke Paguh. Ya, dua orang Muar berada di Paguh. Tapi sentimen yang ada di situ adalah mengapa tidak ada orang Paguh untuk menentang orang lama ini. Jadi ini saya rasa satu signal yang bahawa semacam juga bagaimana KJ dibawa ke Sungai Buloh kan. Jadi saya fikir dalam situasi itu Paguh adalah kursi yang agak selamat kepada Tan Sri Muhyiddin lah. Dan suatu cabaran yang besar sebagaimana yang dihadapi oleh KJ di Sungai Buloh dengan Datuk Razali Ibrahim di Paguh. Kita akan bawakan bermula pukul 6 petang nanti adalah keputusan-keputusan awal, keputusan-keputusan tidak rasmi. Tapi apa yang kita nak tunjukkan ketika ini adalah race bar yang kita akan mainkan pada bermula petang nanti. Kerana kerusi-kerusi seperti Paguh, kerusi seperti Sungai Buloh inilah yang akan menentukan akhirnya carta kedudukan parti. Kalau kita boleh tunjukkan juga race bar yang menunjukkan secara keseluruhannya undi atau kerusi parlimen yang diraih oleh setiap parti. Tapi sekarang race bar ni kan ketika ini masih kosong lah. Masih kosong, masih awal lagi. Kita hanya akan letakkan keputusan yang rasmi. Tetapi apa pun race bar yang kita nak tengok sekarang ialah race bar keluar mengundi. Jumlah peratusan rakyat Malaysia yang keluar mengundi pada hari ini, kalau kita boleh gunakan atau kalau kita naikkan race bar ataupun carta keluar mengundi di bawah itu, yang kali terakhir dikemas kini 65%. 65%. Setakat jam 3 petang. Kita
ada sekitar Tapi 15 minit lagi. Itu jam 3 petang 65%, sekarang ni 15 minit dan selalunya kelazimannya kalau kita lihat SPR tahun-tahun sebelum PRU sebelum ini kalau dah lepas 3 petang ni dia dah tak update dah. So kita akan tunggu pada malam nanti baru kita tahu secara keseluruhannya peratusan keluar mengundi berapa ramai pengundi muda. Sebelum ni, Ya, untuk Dr. ada Zainal. kawan yang tanya, saya kata dalam sekitar 71 hingga 70% yang akan keluar mengundi. Masih kekal nombor tu? Kalau ikut Masih kekal, saya fikir kita boleh mencecah sebab sekarang 65%. Pukul 3 Pukul 3. Dengan 3 jam lagi. Kalau ikut pada sahabat saya, Prof. Rosmadi kata setiap 1 jam tu ada 10%. 10%. So kemungkinan kita boleh mencecah angka 70, 71 ataupun 72%. dan dengan mengambil kira daftar pemilih kita yang bertambah banyak, lebih 21 juta sekarang berbanding 14 juta. tambah 6 juta, dan kalau ikut volume satu-satu, kita sebenarnya jumlah orang yang keluar mengundi di Malaysia setakat jam 3 petang tadi sudah pun mengatasi jumlah keluar mengundi pada tahun 2018. Yang ini kalau dari satu sudut satu kejayaan, tapi saya nak tengok juga dalam satu sudut yang lain, berbaki sekitar 15 minit sebelum kata muktamad Malaysia dihentikan. Adakah mungkin kita masih lagi mampu rakyat Malaysia ini untuk untuk bertekad dan keluar mengundi dan akhirnya akan menyumbang kepada mana-mana satu parti yang akan mencipta dominasi pada kali ini? Maksudnya, adakah mungkin rakyat Malaysia mampu untuk menidakkan dapatan-dapatan awal tinteng-tinteng yang mengatakan bahawa tidak akan adanya parti mana yang akan melepasi carta bar tepi itu tadi? Dr. Zaini. Saya fikir itu perkara yang sukar untuk kita buat telahan kerana kita we are dealing with human behaviour. Okey. Contohlah matlamat kita tadi untuk untuk mensasarkan supaya setiap kali proses pilihan raya jumlah keluar mengundi itu sekurang-kurangnya mengatasi 70% jumlah pengundi. Jadi ini sangat terkait dengan pengurusan pilihan raya, waktu bila mana pilihan raya diadakan dan juga bagaimana perjalanan sistem politik itu. Dan bagaimana kita nak meyakinkan khususnya first time voters dan juga pengundi 18 ni tentang bahawa politik itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka, bagi masa depan mereka, bagi pengurusan negara dan juga pelaksanaan dasar-dasar negara. Jadi ini sebab itu saya fikir saya sebut tadi di awal, PRU 15 ni sangat penting. Jadi kalau ini hal-hal ini dapat diterjemahkan, direalisasikan oleh kerajaan yang akan terbentuk nanti, saya fikir di masa depan dengan masa waktu yang sesuai untuk pilihan raya itu diadakan, tahap orang untuk keluar mengundi itu akan makin lebih baik. Ya. Prof. Rosmadi rasa macam mana, sejauh mana peratusan keluar mengundi itu boleh memberi kelebihan kepada parti-parti tertentu? Contohnya kalau kita lihat sebelum ini PRN Johor, PRN Melaka, ramai yang kata kalau kekal pada angka ini kelebihan kepada satu parti, angka ini kalau lebih ramai keluar mengundi kelebihannya pada parti lain. Kalau kali ini senang untuk kita menilai atau semakin sukar, semakin kompleks? Ya, sebenarnya semakin sukar dan semakin kompleks. Kenapa saya kata semakin sukar dan semakin kompleks? Sekarang ni kita nak meramal pilihan raya ni dah banyak variable. Dulu orang sains politik je ramal kan, tapi sekarang ni semua orang bercakap tentang semua orang jadi pakar politics. sekarang ni. Dan malah ada faktor-faktor ekonomi, faktor agama, faktor macam-macam lagi ada. Tetapi berdasarkan kajian yang saya jalankan dari segi pemetaan, sebenarnya peratus keluar mengundi ini memang mainkan peranan lah tentang kemenangan parti itu. Tetapi dari segi isu yang Naila cuba sampaikan, adakah dengan kenaikan peratus keluar mengundi ini akan memberi kelebihan pada parti-parti tertentu? Tidak juga. Tidak juga. Sebab apa? Saya rasa dalam konteks PRN Johor yang lepas, ramai yang mengatakan kemenangan Barisan Nasional itu kerana peratus keluar mengundi yang rendah. Tetapi dalam kajian saya yang sebelum ini, ada juga kawasan yang peratus keluar mengundi tinggi, dia memberi kelebihan pada Barisan Nasional untuk menang. Jadi apa maknanya di sini? Yang penting adalah dalam konteks parti, penyokong-penyokong mereka ni yang keluar mengundi atau tidak. Jadi kalau misalnya dalam konteks satu parti itu dia perlukan kemenangan, kalau yang keluar peratus mengundi itu tinggi tetapi bukan penyokong mereka, dia tidak akan memberi kelebihan ataupun mengubah kepada keputusan kepada parti tersebut. Ini yang kita harus fikirkan ni Naila kan. Tidak semestinya peratus keluar mengundi tinggi dan rendah dia berpihak pada satu parti. Kalau misalnya peratus keluar mengundi tinggi itu pada parti
Ini bergantung pada jentera parti lah, Prof, kan. Bagaimana kempen diadakan, bagaimana mereka ada checklist penyokong-penyokong mereka keluar atau tidak dan sebagainya. Tetapi yang menariknya atas faktor yang kita bincangkan daripada pagi tadi, faktor cuaca, faktor pihak kerajaan memberi cuti, kemudian gaji awal, ini juga bermain peranan. Tapi Dr. Rosmadi optimistik atau tidak, bagaimana dengan bacaan sekarang setelah mengambil kira bacaan pukul 3, your early calculation, your early estimates? Saya rasa tidak ada banyak bezanya daripada 65%. Sudah pasti ada sedikit peningkatan. Boleh mencapai lebih daripada 70%. Dan kalau misalnya kita mengambil kira lebih daripada 70%, itu dah jadi markah yang bukan lulus saja, dah boleh ke arah satu nombor yang baiklah. Okey, kita sedang menantikan rakan-rakan kita dari seluruh Malaysia yang akan menyumbangkan visual-visual di mana kita akan menyaksikan lagi lebih kurang dalam 12 minit lagi. Pusat-pusat pengundian akan ditutup. Kita akan bawakan visual-visual dari seluruh negara, dan ramai juga yang tanyakan mengenai kenapa jari saya masih lagi tak ada color. Ini adalah kerana saya dan juga ramai lagi, ratusan lagi warga-warga kerja, bukan sahaja media tapi petugas-petugas SPR, kami mengundi secara pos. Seperti mereka di luar negara, seperti di London, juga mengundi secara pos. Feeling overseas lah ni orang kata. Tapi kan kalau kita lihat seperti pengundi seperti saya yang tidak berwarna, ini kerana kita sudah mengundi jauh lebih awal. Elemen yang sama ataupun euforianya itu agak berbeza, kerana apabila pengundi-pengundi pos ini buat keputusan, dia akan menilai keputusan yang ataupun dia akan menilai faktor yang berlaku seminggu lebih awal. Kiranya kempen yang berlaku sepanjang 7 hari ini tidak memberi kesan kepada pengundi-pengundi pos dan juga pengundi awal ini. Bagaimana kita nak lihat juga dalam hal itu? Kerana kalau kita lihat kan, seperti beberapa kerusi, seperti saya tak ingat kerusi mana yang ada hanya 85 majoriti pada PRU ke-14 lalu. Undi pos ini, seperti saya, walaupun tak mengundi hari ini tapi dah mengundi 10 hari yang lalu, juga sangat penting. Dr. Zaini. Ya. Macam Prof. Rosmadi sebut tadi, variabel angkubahnya banyak. Kan? Segmen-segmen pengundinya juga banyak. Misalnya segmen pengundi yang berasaskan pada idealisme tertentu, mereka sudah pun menetapkan kepada diri mereka siapa yang mereka nak undi. Anak muda misalnya, kelompok anak muda. Anak muda ni ada segmen-segmen dia. Kalau anak muda yang memang duduk di kawasan luar bandar, ada elemen patron klien, elemen-elemen yang begitu, mereka sudah tentu ada preference tertentu untuk mereka meluahkan siapa yang mereka nak undi. Jadi perkara-perkara ini mungkin perlu diangkat untuk dipetakan, bagaimana akhirnya nanti kita boleh simpulkan ianya merupakan satu bentuk budaya politik Malaysia. Anak mudanya bagaimana? Mungkin saudara Syafizan tadi bahawa sudah ada preference tertentu kan. Naila mungkin dah ada preference tertentu untuk mengundi. Saya ada preference saya yang tertentu untuk saya nak keluar mengundi. Doktor, jadi ini yang perlu kita lihat dalam konteks demokrasi lah. Saya nak tanya, kalau compare atau bandingkan dengan PRU yang terdahulu kan, apabila seorang itu membuat preference, apabila seorang itu membuat tekad untuk mengundi satu-satu calon untuk parti, ada tak perbezaan cara mereka membuat keputusan itu, cara mereka set the preference tu berbanding dengan tahun ini berbanding dengan yang 4 tahun dulu? Ya, sudah tentu. Asasnya paling tidak asas, because saya orang political science. Asasnya adalah human behavior. Human behavior is not static, is dynamic. Kan? Mungkin saya, misalnya saya katakan pada tahun ini X, saya mengundi X, mungkin RMK dalam masa 5 tahun akan datang, preference saya mungkin berubah berdasarkan pada perkembangan-perkembangan tertentu. Misalnya kalau di Malaysia, apa preference? Preference yang paling asas, etnik, agama, asas-asas yang tradisional. Dalam PRU ke-15 ni, apakah pun boleh ubah preference yang agak dominan? Saya lihat berdasarkan pada kajian yang kami lakukan, yang paling dominan itu adalah petunjuk yang berasaskan kepada good governance. Good governance itu akan menjadi asas kepada. Saya rasa betul juga saya agak seiring dengan dapatan ramai. Kerana pada kali ini kebanyakan parti-parti yang bertanding, 3 yang dominan ini, termasuklah GPS sekalipun, pernah
menjadi kerajaan, pernah terlibat dalam kerajaan. Jadi kalaulah kebolehan, kemampuan mereka untuk mentadbir kerajaan persekutuan itu dijadikan sebagai petunjuk untuk set assets, untuk sebagai asas preference, untuk mengubah preference, saya rasa dia sangat kena dengan ni. Ya. Kita ada visual dari Ipoh. Ini merupakan visual dari, kalau tak salah saya, dari Ipoh, di mana yang menunjukkan bahawa gate tu dah tutup separuh. Kita ada lebih kurang dalam 8 minit saja lagi sebelum pintu ditutup, pintu gate ini ditutup, kerana kalau ikut prosesnya, kalau tak salah saya, kalaupun pada pukul 5.59 seorang itu masih boleh melangkah masuk menerusi gate ini, dan juga dia akan, walaupun time itu dah contohnya pukul 6.05 minit, dia masih lagi boleh ke peti undi dan melakukan, masih sah lagi undi dia. Okey. Itu di Ipoh, dan kami kalau boleh nak ikutkan atau nak paparkan live feed atau visual ini, sekiranya ada pengundi-pengundi last minute ini memang akan berlari ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab, walaupun pada saat-saat terakhir itu yang selalu menjadi kelaziman kita lihat di pusat mengundi, ada je yang last minute, sama ada sebelum ini tertinggal IC ke, atau baru bertukar pandangan ke, atau mungkin baru nampak kedai ni ada diskaun kalau mengundi, kalau tunjuk satu jari warna biru ni dapat diskaun. Itu mungkin menjadi motivasi, pelbagai motivasi dan tawaran yang ada untuk anda sekiranya anda membuat keputusan untuk mengundi. Tetapi setakat ini kalau kita lihat di satu pusat mengundi di Ipoh ni, nampaknya macam tenang, lengang, tak ada apa atau tak ada orang yang akan datang last minute. Inilah visual dari pusat pengundian Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist di Sekolah Menengah Pusat. Sebenarnya saya tu kurang pasti sebenarnya ini dari negeri mana. Tapi apapun, saya nak tanya, kita berbaki lebih kurang dalam 6 minit lagi. Saya nak terus kepada Dr. Rosmadi. Kalau bolehlah Dr. Rosmadi simpulkan proses kempen 14 hari membawa kepada hari ini. Kita dah berbaki lagi 4 minit. Bagaimana Prof Dr. Rosmadi simpulkan? Okey, dalam konteks pilihan raya di Malaysia ni, kalau kita melihat tentang kempen tentang keputusan untuk membuat undian, kalau kita tengok di luar negara, mereka buat prediction ni, setahun punya prediction mereka boleh guna pakai untuk pilihan raya yang berlaku tahun depannya. Maksudnya yang tahun lepas boleh guna data tu. Tapi dalam konteks di Malaysia yang menariknya, sehingga 24 jam sebelum semalam mengundi, dia boleh berubah lagi. Dan ini bergantung kepada pengundi atas pagar tadi. Dan dalam kajian saya yang lepas-lepas, kita nampak di Malaysia sendiri, setiap 3 bulan kita ada isu baru. Dia akan bertukar-tukar isu tu. Jadi dalam konteks 14 hari ni sudah pasti dia berubah-ubah. Especially kita dapat lihat tadi, dan Eki sebut ada calon yang dia bertanding sebelum ni di kawasan negeri lain dan kemudian dibawa ke negeri lain. So 14 hari itu dia harus memperkenalkan diri dia. Dan dalam konteks ini yang kita nampak berubah-ubah setiap hari, dan juga penggunaan media sosial, pengundi, profil pengundi itu sendiri, golongan muda dan sebagainya. Dan saya melihat pada 14 hari yang mengundi ini memang berlaku setiap 3-4 hari berubah dari segi sokongan itu. Dan juga saya rasa pada minggu yang kedua kempen, pengundi patutnya dah kenal calon dan telah membuat keputusan. Dan di saat akhir ini sebenarnya penentunya adalah pengundi atas pagar. Dan pengundi atas pagar ini kalau dari segi peratusannya dia tinggi sebelum 14 hari itu, tetapi semakin menghampiri hari mengundi dia dah semakin kecil dah pengundi atas pagar ini. Dan salah satu faktor pengundi atas pagar ini semakin kecil bila dikenal calon, dan ini dilakukan through media sosial. Saya nampak kempen sekarang ni dah guna TikTok. TikTok tu saya rasa itu kalau dari disiplin komunikasi politik umpamanya, ini adalah satu perkara yang baru kerana kalau ikut sejarah lah dulu kita start dengan pada tahun 1955 umpamanya bila kita mengadakan pilihan raya yang pertama, leaflet. Masa itu darurat. Orang takut nak keluar. Jadi sebab tu penggunaan poster dan sebagainya sebentar saja. Kalau kita nak bercakap tentang pengundi yang berada atas pagar, pengundi yang masih belum membuat keputusan, kita nak tengok bagaimana situasinya di satu pusat pengundian di Permatang Pauh. Sama ada pengundi-pengundi pada saat-saat terakhir membuat pecutan terakhir pada last minute dalam berbaki 3 minit saja sebelum waktu mengundi,
ditamatkan. Kalau kita lihat pagar di sekolah ini sudah pun Kecil, dia dah tarik semakin dah. kecil. Mungkin daripada pukul 8 pagi Okey, terbuka luas. nampak ada motor situ. Nampak ada yang baru sampai, mungkin adakah untuk menjemput pengundi? seorang pengundi yang dah selesai membuang undi, okey, itu di Permatang Pauh. Tapi apa pun, baki lagi 3 minit ni, saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pekerja-pekerja SPR juga, ya, petugas-petugas. Komitmen mereka termasuklah yang di Baram, ya, terpaksa untuk berdepan dengan cuaca buruk dan sebagainya. Baik, baki lagi 3 minit. Dr. Zaini, macam mana Dr. Zaini kata buat kesimpulanlah kempen 14 hari kita ni? Ya, kempen 14 hari ni satu kempen yang saya rasa sangat berbeza berbanding dengan kempen-kempen pada PRU yang lain, kerana PRU 15 adalah seolah-olah macam pada satu blok ini adalah PRU untuk mendapatkan balik hak mereka. Pada satu pihak yang lain, PRU 15 ini adalah do or die kepada setengah pihak, dan pada setengah pihak lagi PRU 15 ini adalah is a time for them to exercise their right. Jadi ada 3 senario lah yang saya lihat sepanjang kempen 14 hari itu. Dan senario ini akhirnya semuanya menjurus kepada persoalan kalau pilih saya, maka saya akan memberikan ini. Kalau pilih saya akan berikan ini. Macam lagu nasi goreng itu kan, yang pernah kita dengar sebelum ini. Jadi soalnya adalah soal good governance, soal recognition, soal ketulusan dan sebagainya. Ya, sama ada kempen ini akan membuahkan hasil dan siapa yang akan bermanfaat daripada kempen ini mungkin akan terjawab soalannya dalam masa terdekat. Sebelum kita berakhir pada jam ini, saya kira rakan setugas Fauzi di Bilik Berita ada kata-kata akhir ingin dikongsikan kepada penonton Astro Awani dalam berbaki 2 minit sahaja sebelum berakhirnya waktu mengundi PRU 15. Fauzi, apa yang nak dikongsikan dari Bilik Berita? Ini adalah masa dan juga waktunya, lebih kurang 1 minit lagi menuju kepada jam 6 petang ataupun lebih kurang daripada tempoh 60 saat bagi pusat-pusat mengundi di seluruh negara pilihan raya umum yang ke-15. Pastinya ini adalah detik penentuan yang kita nanti-nantikan, tetapi apa yang dimaklumkan oleh SPR sebentar tadi, lebih kurang jam 3 petang, statistiknya 65%, dan tradisinya memang setakat jam 3 petang sahajalah yang dimaklumkan pada waktu petang, tetapi jumlah ataupun keseluruhan peratusan yang akan keluar mengundi pastinya akan diumumkan pada sebelah malam. Harap-harap keputusan ataupun jumlah sebenar itu dapatlah dimaklumkan dengan lebih awal. Tapi kalau kita nak buat perbandingan secara keseluruhannya, walaupun 65% pada PRU 15 telah menunaikan tanggungjawab, sedikit peratusan, kalau diikutkan peratusan sedikit kecil berbanding PRU ke-14 70%, tapi kalau kita ambil secara keseluruhan undi ataupun pengundi yang telah pun berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi PRU ke-15 ini, jumlahnya jauh lebih besar dan jumlahnya melebihi daripada apa yang telah pun dicapai pada PRU ke-14. Secara statistiknya, seperti yang saya kongsikan pada tadi, 65% mewakili 13.65 juta pengundi yang telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Pada setakat jam 3 petang, sudah tentu angka-angka ini ataupun peratusan ini akan meningkat daripada semasa ke semasa. Laporan itu akan kami bawakan sebentar saja lagi, dan jika ada, dan seperti yang saya katakan, tradisinya akan dimaklumkan beberapa jam kemudian untuk kita tahu keputusan keseluruhan peratusan yang mengeluar yang telah pun menunaikan tanggungjawab masing-masing. Saya sebenarnya tengah tunggu queue, adakah kita sedah melepasi jam 6 petang ataupun tidak? Sudah. Malaysia, anda telah membuat keputusan. Malaysia, anda telah pun memilih. Ini adalah waktunya untuk kita memberi tumpuan. Setiap detik, setiap minit kami akan bawakan keputusan secara keputusan tidak rasmi. Keputusan rasmi pastinya di platform Astro Awani, astroawani.com. Tak cukup dengan itu, kami bawakan perkembangan terkini khususnya di platform semua media sosial, dan pastinya selepas ini rakan-rakan saya akan mengambil alih tugas ini. Kita akan bersama dengan Haris Asnan Ashraf akan membawa cerapan dan juga analisis keputusan tidak rasmi. Dalam masa yang sama, keputusan rasmi, rakan saya di virtual set, kami akan bawakan Luqman Haris akan membawakan analisis satu persatu, dan selepas ini 2 panelis yang cukup hebat. Kita akan bersama dengan Datuk Dr. Anis Yusal daripada fellow penyelidik utama daripada kita UKM, dan juga Hafiz Razali daripada Bawah Group Asia.
Pastinya selepas ini bersama dengan Haris dan juga dua penyampai yang cukup hebat, Cynthia Eng dan juga Ehsan Yahya. Tapi untuk waktu ini kita nak bersama dengan Lokman Haris. Lokman, apa yang boleh dikongsikan pada waktu ini? Kita dah melepasi jam 6 petang dan sudah tentu mungkin ada beberapa keputusan yang boleh dikongsikan ataupun momen ini apa yang perlu kita nantikan? Rakyat Malaysia, tahniah kepada anda dan juga terima kasih kepada anda. Anda sudah pun membuat keputusan di seluruh negara. 220 kerusi parlimen, 116 kerusi DUN dan kami hadir di sini untuk membawakan kepada anda apa yang paling dinanti-nantikan. Fauzi, menjawab soalan, apa yang kita bawakan, apa yang kita nantikan. Sudah tentu yang paling dinanti-nantikan oleh semua adalah keputusannya. Siapa yang rakyat pilih untuk menerajui kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Kami ada di sini untuk membawakan kepada anda perkembangan terkini setiap kerusi yang dipertandingkan. Dan walau mungkin kita ambil masa sikit untuk mendapat keputusan rasmi yang sudah dirasmikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, sebelum itu kami kongsikan kepada anda keputusan yang tidak rasmi berdasarkan data dan juga cerapan kami dari lapangan di semua 220 kerusi yang dipertandingkan hari ini. Ingin saya kongsikan apa yang saya saksikan di sini. Ini adalah di pru.astroawani.com. Anda juga boleh mengaksesnya dari mana saja anda ada, di rumah ataupun di mana saja di telefon pintar. Ini adalah map kami. Seperti anda saksikan itu, kebanyakannya masih lagi kelabu. Kita masih lagi belum ada keputusan. Sudah tentu, baru sahaja pengundian ditutup. Tapi ada beberapa kerusi parlimen di situ sudah ada warna. Kalau saya boleh mungkin berikan sedikit panduan sebelum kita lihat keputusan kerusi-kerusi ini. Kalau kita boleh besarkan di situ. Kalau corak itu di pru.astroawani.com, corak itu adalah berkotak-kotak atau checkered. Itu bermakna keputusan di situ masih lagi tidak rasmi. Dan warna itu juga sudah tentu berpadanan dengan parti yang sedang mendahului di situ. Merah untuk Pakatan Harapan, biru untuk PN atau BN, dan warna ungu dan macam-macam warna lagi untuk yang lain. Seperti yang anda dapat lihat di situ, kita sudah ada beberapa kursi yang masih lagi ada corak tanda-tanda kotak-kotak di situ, maksudnya keputusan yang tidak rasmi. Sebelum kita mendalaminya, ingin saya ingatkan bahawa pengiraan sudah tentu masih lagi berjalan. Apa sahaja keputusan tidak rasmi ini adalah di peringkat awal, ia tidak bermakna ianya muktamad. Jadi apa sahaja atau sesiapa sahaja yang mungkin mendahului di satu-satu kerusi itu tidak semestinya akan menang. Kita tunggu keputusan rasmi oleh SPR. Mari kita lihat negeri ataupun parlimen pertama yang sudah masuk keputusan tidak rasmi setakat ini di Pulau Pinang. Jika saya klik di situ, kalau saya boleh klik di situ, P48 Bukit Bendera, kita sudah kongsikan sedikit sebanyak tadi menyaksikan pertembungan 5 penjuru dan setakat jam 5.04 petang pada hari ini, mari kita lihat siapa yang mendahului. Sherlina Abdul Rashid Pakatan Harapan mendahului di P48 Bukit Bendera dengan jumlah undi yang sudah pun dikira 335 atau mewakili hampir 74% daripada keseluruhan undi yang sudah dikira. Sherlina berada di tempat pertama, meninggalkan calon Perikatan Nasional Heng Chi Wei di tempat kedua yang memperoleh 66 undi. Seterusnya di tempat ketiga, Richie Yuan dengan 265 undi dan Razali Muhammad Zain calon bebas, dan Parti Rakyat Malaysia Teh Yi Chiu mendapat 5 undi setakat ini. Di sini ada 92,521 pengundi berdaftar di Bukit Bendera. Jumlah undi yang sudah dikira setakat ini hanya 455. Jadi sudah tentu perjalanan masih panjang, bukan sahaja di Bukit Bendera tapi di semua 220 kerusi parlimen. Tapi ini memberikan gambaran awal. Seperti yang kita sebut sebentar tadi, PH mulakan dengan langkah kanan setakat ini di negeri yang mungkin ramai boleh jangka, di Pulau Pinang. Tapi bukan sahaja di Pulau Pinang, di Kampar juga kita sudah ada keputusan yang tidak rasmi. PH juga mendahului di P70 dengan kira-kira 68% daripada undi yang sudah dikira setakat ini. Di tempat kedua adalah calon Barisan Nasional di Chiliong dengan 77 undi. Di tempat ketiga dan keempat masing-masing adalah calon daripada Perikatan Nasional dan Parti Warisan Sabah yang masing-masing memperoleh 28 dan 3 undi. Di sini undi yang sudah dikira setakat jam 6.03 petang adalah 336 undi. Jadi di Bukit Bendera dan juga di Kampar, PH mendahului tapi masih awal. Tengok di atas itu setakat jam 6.03 petang. Dan satu lagi kerusi yang agak panas, Teluk Intan juga di Perak. P76, kalau kita boleh kongsikan di sini, difahamkan di situ Ngakoming mewakili PH mendahului setakat ini dengan 25 undi sudah dikira secara tidak rasminya, dan Zainul Pazi Paharudin dah memperoleh 11 undi mewakili Perikatan Nasional Timur Rugiah 8 undi, dan Amir Kuchairi Muhammad Tanusi 3 undi. Setakat jam 5.05 petang di Teluk Intan, jumlah undi yang baru dikira hanyalah 47. Di sini pengundi berdaftarnya ada lebih 87,000. Adakah Ngakoming sekali lagi menuju kemenangan? Masih terlampau awal untuk kita saksikan. Mari kita kembali
ke peta interaktif Astro Awani di pru.astroawani.com. Kita fahamkan di sini di Kelang P110 yang menyaksikan 7 penjuru. Siapa yang mendahului? Dengan sangat tipis, Barisan Nasional mendahului di Kelang dengan 109 undi, meninggalkan Jaya Chandran dengan hanya 5 undi. Jaya Chandran mewakili Perikatan Nasional dan Gana Batirau Veraman dengan 22 undi. Mungkin bagi ramai, PH adalah favourites di Kelang ini. Ini masih lagi terlampau awal, 5.55 minit petang. Didahului oleh Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Boleh lihat di situ, 2 orang calon bebas, seorang calon dari Parti Warisan Sabah dan Parti Rakyat Malaysia PRM masih lagi belum mendapatkan sebarang undi. Jumlah undi yang sudah pun dikira di Kelang, 243 daripada 209,000 undi. Setakat jam 5.55 petang, Barisan Nasional mendahului di Kelang. Manakala PH mendahului di 2 kerusi di Perak dan 1 di Pulau Pinang. Satu lagi kerusi kuat Pakatan Harapan kita saksikan P128 Seremban. Setakat ini menyaksikan juga calon Barisan Nasional mendahului. Felicia Wong Yin Ting memperoleh 234 undi. Perikatan Nasional dengan Fadli Cik Mi berada di tempat kedua dengan 178 undi. Penyandang Anthony Lok berada di tempat ketiga setakat jam 5.10 petang. 24 undi untuk Anthony Lok. Muhammad Jani dan Izzat Leslie masing-masing 5 dan 1 undi. Kita pergi pula ke lebih selatan, Labis P142. Keputusan tidak rasmi setakat jam 5.12 minit petang. Chua Ti Yong mendahului dengan 388 undi. Bekas Timbalan Menteri Keuangan memperoleh kira-kira 55% daripada keseluruhan undi yang dikira setakat ini. Baru 709 daripada kira-kira 50,000 pengundi yang berdaftar di sini. Perjalanan masih lagi panjang untuk Chua Ti Yong. Tapi beliau mendahului Pang Hock Leong yang mendapat setakat ini 249 undi dan Elvin Chang Tek Kiam dengan 72 undi. Dan kerusi yang paling selatan, sekali di Semenanjung kita lihat ini Pengerang. P157 juga kami sudah memperoleh keputusan tidak rasmi setakat jam 5.43 minit petang. Azalina Othman Said atau Sri Azalina mendahului dengan 73 undi. Meninggalkan setakat ini calon daripada Perikatan Nasional Fairul Nizar Rahmat atau lebih dikenali sebagai Cikgu Imam Nizar yang memperoleh 65 undi. Dan Cik Zakaria Muhammad Saleh yang membawa tiket Pakatan Harapan setakat ini hanya mendapat kiraan 2 undi setakat jam 5.43 minit petang dengan 140 jumlah undi yang sudah pun dikira di kawasan yang mempunyai 55,000 pengundi berdaftar. Ini di Semenanjung. Tidak dilupakan, kita juga ada beberapa keputusan tidak rasmi di Borneo. Mari kita lihat di Kota Samarahan, P197. Penjurunya hanya 2 di sini, 1 lawan 1. Rubiah Wang dan juga GPS masih lagi belum ada data yang masuk di situ setakat ini. Dan kita fahamkan, okey, Sibu P212 ada. Clarence Ting Ing Hoh 2,332 undi. Setakat ini terlihat Sibu adalah mempunyai jumlah kiraan undi yang tertinggi daripada semua parlimen yang kita saksikan. Ini setakat jam 5.18 petang tadi. Clarence Ting mendahului dengan kira-kira 41% daripada jumlah keseluruhan undi yang sudah pun dikira setakat ini. Mengalahkan buat masa sekarang ini Oscar Ling daripada DAP yang memperoleh tak sampai 30% dan juga calon PSB Wong Sun Koh yang memperoleh 29% undi. Jadi GPS buka dengan langkah kanan di Sibu. Adakah mereka mampu membukakan momentum ini di negeri kubu kuat mereka? Itu kita tunggu dan lihat. Dan difahamkan, itu saja keputusan tidak rasmi yang kita peroleh setakat ini. Kira-kira 6 ataupun 7. Perjalanan masih panjang. Ingat, pengiraan masih berlangsung. Apa yang kita saksikan setakat jam 5.30 petang ini tidaklah muktamad. Masih lagi ada banyak lagi. Jadi 6 atau 7 kerusi setakat ini kita lihat ianya hampir sama rata. PH ada juga buka dengan langkah kanan, BN juga sama, PN juga sama, GPS juga ada mendahului di Sarawak. Kami akan terus bawakan kepada anda dari semasa ke semasa, setiap minit, setiap saat keputusan yang tidak rasmi dan keputusan rasmi di Astro Awani dan juga astroawani.com. Buat masa sekarang ni, kita kembali kepada perbincangan, analisis dan kupasan selepas pusat pengundian ditutup. Itu selepas ini bersama dengan Ehsan dan juga Cynthia. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.